pengurusi majlis Encik Gobi Naidu, yang berbahagia Cikgu Subramaniam, pengurusi Persatuan Telugu Setiawan, dan yang saya hormati. Selalu kalau saya pergi Hospital Seri Manjung, nombor satu saya mesti jumpa penasihat Persatuan Telugu Setiawan, iaitu kita punya Dr. Remulu Sakarandi. Kiranya apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Saya rasa amat bertuah kerana malam ni ada peluang datang ke Kuih Sri Sita Rama. Satu kuih bagi saya yang tidak asing lah kepada saya dan juga Tan Sri Kong Choo Ha. Walaupun hari ini Tan Sri, Datuk Sri Kong Choo Ha tidak dapat hadirkan diri, tapi beliau kirim salam dan beliau sentiasa bersama dengan kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita menyaksikan pembangunan kawasan Lumut. Selepas pilihan raya, ramai orang tertanya-tanya, manakah pemimpin-pemimpin yang kita pilih? Pemimpin-pemimpin yang kita pilih sama ada dia ada keluar untuk berkhidmat untuk masyarakat ataupun tidak. Itu persoalan pertama. Ramai juga tanya, manakah Tan Sri, Datuk Sri Kong Choo Ha, mana ini Ting Tai Fok, ini Ting mana pergi dan sebagainya. Tapi saya dengan Datuk Sri Kong Choo Ha masih selalu ada di Setiawan. Saya walaupun sekarang bekerja dengan Menteri Kewangan 2 di Putrajaya, tapi setiap weekend, setiap hujung minggu biasanya saya ada balik ke Setiawan, ya, ke Manjung untuk menghadiri pelbagai program. Kerana bagi saya, walaupun dalam pilihan raya yang lepas kita tidak terpilih sebagai wakil rakyat, tetapi kita mesti pastikan Lumut ini akan terus berjaya dan berkembang. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, dari segi wujudnya Kuih Sri Sita Rama sehingga sekarang, kita lihat pembangunan Lumut juga telah berubah. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, Kerajaan Barisan Nasional Persekutuan telah luluskan peruntukan 5 bilion untuk membina lebuh raya Pantai Barat, West Coast Expressway, di mana Isnin besok, hari Isnin, kita akan adakan taklimat penuh berkenaan dengan reka pentok dan juga jajaran West Coast Highway. Highway ini akan bermula dari Banting Selangor sehingga ke Taiping. Jumlah 313 km. Lain kali kalau datang dari Banting Kuala Lumpur, Selangor ke Setiawan 212 km. 2 jam boleh sampai Setiawan dari Kuala Lumpur. Sekarang kita perlukan 3,5 jam. Jadi dia akan memendekkan jalan kita sekurang-kurangnya 30 ke 40%. Dan lain kali kita pergi KL pun lebih dekat. Anak-anak kita, kawan-kawan kita, saudara mara kita yang duduk dekat KL, yang duduk kawasan yang berdekatan dengan highway ini, mereka boleh bila-bila masa datang ke sini, bercuti di sini. Dan highway ini akan siap pada tahun 2019, di mana kita akan mulakan kerja pada ini tahun juga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pembangunan ini adalah sangat penting kerana kita nak lihat bagaimana anak kita lepas habis pengajian degree, diploma, mereka bekerja di mana-mana sahaja. Dan selepas ada highway ini, saya percaya kita boleh memperbesarkan lagi kawasan industri Kampung Aceh. Kita perlu cari tempat yang baru untuk diklasifikasikan sebagai kawasan industri yang kedua dalam kawasan kita, supaya apabila highway ini siap nanti, pelbagai pelaburan boleh datang. Bila ada investment, kita ada kerja-kerja kosong di sini. Jadi anak-anak saudara mara kita tak payah pergi ke KL. Kita ada kilang, kita ada tourism produk dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan, inilah perubahan yang dibawa oleh kerajaan kita. Bukan sahaja itu, kita tahu bahawa di Hospital Seri Manjung, Dr. Remulu pun tahu, kita tak ada CT scan. Kita mengalami
kesukaran untuk mengimbas pesakit-pesakit kita kerana kita ada X-ray sahaja. Kerajaan telah luluskan peruntukan untuk masukkan CT scan dekat Hospital Seri Manjung. Kita tak payah nak sewa ambulans, nak buat macam-macam untuk bawa pesakit pergi ke Ipoh ataupun nak pergi ke hospital swasta yang lain. Ini akan jimatkan kos-kos kita. Kita tak payah nak fikir banyak. Tapi CT scan ini kita perlukan masa kerana nak pakai CT scan kita kena upgrade itu pencawang elektrik. Kerajaan Barisan Nasional juga sudah lulus tahun ini 60 juta untuk upgrade bina pencawang elektrik dekat Hospital Seri Manjung, untuk upgrade wad kecemasan, untuk upgrade kita punya kira nak bina baru multi-purpose hall, dan juga nak upgrade kita punya operation theater, kita punya dewan pembedahan, dan juga kita akan tubuhkan satu klinik baru iaitu klinik psikiatrik, ya, untuk masalah-masalah mental dan juga depression dan sebagainya. Ini 60 juta. Tuan-tuan dan puan-puan, ramai lagi pembangunan di sini. Kita ada Navy base, kita ada Pangkor, kita ada Segari, dan juga kita ada Lekir baru. Kita mesti fikir apa lagi yang kita perlukan untuk kawasan Lumut. Dan macam mana kita nak berusaha nak pastikan anak-anak kita berjaya di dalam kawasan ini. Itu sebabnya saya selalu berkata, kita mesti hantar anak kita belajar. Dan saya rasa amat gembira pengurusi kita anaknya belajar dekat Russia, dapat beasiswa daripada syarikat korporat. Dan ini menunjukkan bahawa kalau kita nak pastikan anak kita berjaya, kita mesti pastikan tradisi kita, adab customs kita, budaya culture kita mesti kita pegang selalu. Seperti tadi saya datang, kita buat ini perayaan Ponggel. Kita macam mana nak masak dan sebagainya. Mungkin ramai anak-anak Telugu ataupun anak-anak India yang tidak tahu macam mana nak masak Ponggel. Di luar mereka ada buat Ponggel celebration, tapi mereka tak ada masak ni. Nak masuk beras dulu ke, nak masuk susu dulu, ataupun nak masuk kacang dulu, ya. Tapi api belum masuk dulu. Macam-macam sudah masuk, api belum nyala lagi. Ada api sudah nyala, tapi bukan masuk susu, dia masuk air biasa, masuk beras, baru masuk susu. Jadi ini kita mesti pastikan anak-anak kita tahu macam mana nak sambut perayaan tradisi India. Khasnya untuk Telugu, apa perayaan kita buat, apa gathering yang kita buat dan sebagainya. Kerana itulah yang kita perlu pegang. Malaysia sekarang ada populasi 30 juta orang. India ada 2 juta orang. Jadi macam mana kita nak mengembangkan populasi India untuk sama-sama menghayati perkembangan ekonomi, untuk sama-sama membangunkan Malaysia, dan untuk sama-sama kita untuk mencapai wawasan 2020 High Income Nation pada tahun 2020 nanti. Ada 6 tahun lagi. Jadi banyak kerja yang kita perlu buat, banyak kerja yang kita perlu lihat. Kita perlu ambil perhatian serius untuk pastikan kita semua berjaya. Tuan-tuan dan puan-puan, Lumut Setiawan Manjung adalah kawasan yang paling pesat membangun dalam negeri Perak, termasuk di seluruh Malaysia. Orang India, orang Cina, orang Melayu dekat kawasan Ipoh, kawasan Batu Gajah, bila mereka datang Manjung, mereka cakap orang India, orang Melayu, orang Cina dekat Manjung ni kaya, banyak duit. Sebab apa? Sebab mereka sana beli rumah 100 lebih ribu, 200 ribu. Sini beli rumah 200 lebih, 300, 500 ribu, 700 ribu, 1 juta. Itu bermaksud kita di sini, kita ada kehidupan yang lebih baik, living standard yang lebih tinggi, kerana kita sudah capai satu status di mana kita boleh memiliki rumah-rumah yang berkos tinggi.
Jadi inilah yang kita perlu usahakan untuk pastikan anak-anak kita juga dapat mencapai hasrat-hasrat untuk membeli rumah yang lebih besar, rumah yang lebih selesa, rumah yang dekat dengan bapa dan mak yang duduk di sini. Ya, kita lihat ramai anak-anak muda bila mereka pergi KL, mereka settle down dekat KL. Ada kalau Ponggol tak boleh balik, Deepawali saja balik, ya, Taibusan tak boleh balik. Dan itulah yang kita perlu beri perhatian. Ya, jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Persatuan Telugu, kerana saya lihat Persatuan Telugu ini satu-satunya yang ada banyak operasi. Ya, kena handle ini kuih, kena buat Telugu kelas, lagi mau jaga kedai yang baru siap, itu Dewan Persatuan, lagi kena pastikan tradisi-tradisi Telugu kita pelihara, ya, sepanjang masa. Banyak operasi-operasi yang dibuat oleh Persatuan Telugu Setiawan. Saya ucapkan ribuan terima kasih, dan saya harap walaupun kita bukan selalu berjumpa, tetapi kita mesti ingat satu saja, kita mesti berjaya. Kita berjaya, kita pastikan Lumut sama-sama berjaya untuk masa depan kita, masa depan anak, masa depan cucu kita, dan masa depan untuk semua orang, semua penduduk di dalam kawasan ini. Jadi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Cikgu Subramaniam dan juga semua ahli jawatan kuasa, dan juga Dr. Ramulu, ya, dan juga kita Puan Prima yang juga selalu remind saya untuk datang. Saya bagi tahu dia saya tak boleh hadir ini hari, kerana sepatutnya saya pukul 7 dekat Miri, Sarawak. Tapi saya sudah cancel itu program sebab saya nak datang program dekat Setiawang hari ini, termasuk GST dan juga di Kuih Sri Sitarama. Kerana saya lihat memang kuih ini bukan asing dengan saya. Tadi Cikgu Subra kata saya ahli keluarga sini. Memang saya tak nafi, kerana saya ingat di sini semua kawan-kawan saya, ya, dan saya kenal banyak-banyak anak-anak Telugu, ya, kita warga komuniti Telugu, dan saya berharap kita akan kembangkan kita kebaikan dan kelebihan ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua. Thank you very much.